satu kampung. Mana dah hilang dah akal itu tuan. Duduk singgah kat kedai, orang marah jadi benci pula. Sebab tuan apa dia? Kencing dalam seluar. Orang jadi marah. Tu Nabi minta jangan sampai kita usia jadinya nyanyuk. Tapi kan masih lagi tak semayang. Saya lagi tuan. Ini ada orang yang macam ini. Kan ada tuan yang mana sihat dia, sihat akal tak nyanyuk, tapi masih lagi seronok berpoya-poya dia dengan kehidupan dunia. Dosa yang dia buat tu tak fikir pun nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tiba datang, malaikat kata, dah semua tanda-tanda tu kau tak perasan. Tapi hari ini aku datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fa yunabbiukum. Ketika itu datang berita-berita dah tak ada cara kita. Waktu itu tuan nak taubat tak ada peluang. Tapi waktu tadi tuan kita sakit, Allah bagi kita penyakit, Allah bagi kita tuan hilang selera, Allah bagi kita tak apa nak dengar, mata dah mula rabun, kaki tuan dah mula tak ada kekuatan. Waktu tu peluang taubat tuan. Ikut sunnah Nabi SAW. Nabi bertaubat, beristighfar 70 kali lah tuan. Setiap hari tuan, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ada buat tak masalah tuan? Ada buat tak? Lepas semayang 3 kali tuan, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu sunnah Nabi. 5 kali kita buat tuan. 5 waktu kita jaga buat 15 kali. Ya berapa? 5 kali 3 tuan, 15 kali tuan. Nabi beristighfar 70 kali, tolak 15, ada baki 55. Kalau tuan ni kita habis semayang sunat, kan sebelum subuh tuan kita buat, kan qabliyah, kan tuan ni. Lepas zuhur tuan kita buat lagi, ba'diyah dengan qabliyatan, dah 3 tuan ni. Asar sebelum asar, maghrib tuan kita buat selepas maghrib, isyak lepas isyak. 6 kali tuan semayang sunat rawatib kita buat. Istighfar 3 kali, 6 kali 3 baru 18. Campur tadi tuan berapa? 15. Dah berapa? Tak cukup lagi tuan rupanya. Dari tadi kita tak mampu nak olahkan kehidupan kita ini 70 kali istighfar setiap hari. Sebab tu peluang itu datang bila tuan ni kita madu kereta, kan, bila kita nak tidur tuan, bila tuan kadang kita muhasabah duduk sekejap, istighfar, astaghfirullahalazim. Paling Allah suka apa dia? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Apabila mereka ini melakukan kesilapan, mereka buat dosa, mereka tuan itu buat apa? Kezaliman. Lalu ketika itu mereka sedar tiba-tiba, fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika itu lantas fastaghfirullah, lalu dia minta ampun kepada Allah di atas dosa-dosa mereka. Kata Allah sangat sayang, paling seronok lagi apabila orang itu lantas diingat Allah Ta'ala bila dia dah buat dosa. Bila dia tak buat dosa, tuan kita sembahyang tadi kan, mana tentulah ukur dosa kita. Kan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi kan kita duduk dalam ketaatan tu, kita mengingatkan yang kita ini berdosa, kita ini tuan ni ada kesalahan dengan Allah Ta'ala. Astaghfirullah. Tuan Nabi sayang kat kita lagi. Sebelum Nabi wafat, dia minta dengan Allah, kurniakanlah kepada umat aku ini akan kelebihan, kerana umat aku ni lemah, tak ada kekuatan. Semayang asal 50 waktu, Nabi minta dengan ihsan, Allah Ta'ala kurang tuan jadi 5. Itu pun tuan ni Nabi kata apa? Pergilah naik minta lagi, umat kau tak mampu. Nabi kata dah cukup dah tu, malu aku dengan Tuhan. Dah banyak sangat aku minta, Allah dah bagi diskaun, dah melampau-lampau dah ni, kan? Tuan ni. Jadi Allah sayang kata, ya Allah, boleh tak kau terima dengan istighfar ni, kan, keampunan kau berikan kepada umat aku ini, kan, sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali. Maka tuan Nabi ucapkan sebagai sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi
Ya Allah, Engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Habib puji melambung-lambung tu. Khalaqatani, yang telah menciptakan aku, Kau yang ciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku semuanya hamba kepada Engkau. Apa makna hamba? Aku akan turut perintah. Sami'na wa ata'na. Tapi aku ni manusia ya Allah, kan? Manusia tak pernah lekang daripada silap dan kesilapan kerana nafsu ini tuan. Sebab kita ni hidup ni tuan ni, Allah jadikan tubuh badan kita ini anggota-anggota yang dilengkapkan tuan sempurna, dan tuan berfungsi serta cantik dan indah berbanding dengan makhluk lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuan mati sebenarnya, tak ada apa. Kaki kita ni tuan ni kaku, tangan kaku, mata tangan kaku. Tapi asbab Allah ciptakan tuan ni, hak Allah Ta'ala namanya roh itu tadi dimasukkan ke dalam jasad kita. Maka kalau orang faham roh itu ialah perjalanan rohani kita untuk kenal Allah. Sewaktu roh diciptakan, semua tuan manusia ini mengaku, mereka bersyahadah, mereka tuan mengiktiraf Allah itu Tuhan. Aku takkan syirikkan Engkau. Tapi bila disalut dalam tubuh badan kita, kita lahir dekat dunia, kita nampak keindahan dunia, orang tertipu dengan dunia, orang terpesona apa dengan dunia. Akhirnya tuan, dunia itu telah menjadikan dia ni lawa tuan. Lalu roh dia tadi tak mampu nak dipegang dengan sungguh-sungguh. Akhirnya tuan, nafsu itu pula mengambil alih. Akal yang Allah bagi pula tuan tak nak fikir. Tak nak fikir. Sebab tu dalam ayat surah Al-A'raf Allah akan cela. Kan ini pencelaan inilah Allah kata laknat aku yang paling tinggi. Siapa dia tuan orang yang kena laknat ini? Itulah orang-orang yang menolak kebenaran. Orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar perintah Allah Taala. Ala laknatullah ala zalimin. Ini laknat Allah kata orang-orang yang zalim. Apa makna zalim? Kita nampak tuan-tuan apa Israel ni dia bunuh saudara kita di Palestin. Kan itu memang kezaliman yang nyata. Tapi tuan, zalim pada diri kita sendiri ni macam mana? Allah jadikan anggota kita ni tuan-tuan, kaki kita tak bawa pergi ketaatan kepada Allah. Zalim tak zalim tuan-tuan? Allah bagi tangan kita ini supaya tuan-tuan kita mengaku kebesaran Allah Ta'ala, mengambil hak-hak Allah Ta'ala dalam hidup kita ini tuan-tuan. Kita jadikan letak dalam hati, semuanya aku punya. Akhirnya sifat anania itu datang. Tidak langsung pun tuan-tuan, dia sembahyang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin mana tuan-tuan? Waktu dia hidup, waktu tuan ni dia sedar diri dia siapa kan? Waktu dia kata semuanya aku. Kalau takkan aku tolong dia, takkan dia ni. Tengok tuan-tuan, bahaya tu. Zalim kita tak rasa tuan, zalim pada diri kita sendiri. Sebab itulah laknat Allah Ta'ala itu tuan paling kita takut. Manusia tu tak kadang suka melaknat manusia kan. Ini bab yang kita bicara tadi, mukadimah nak masuk dah bunyi dah tuan-tuan. Baru nak masuk dah berbunyi. Sebab itu kata Ibnu Manzur itu tadi satu ulama cendekiawan yang hebat. Dia kata laknat ini apa maksud? Berarti itu terjauh dan tercampak dari sebarang kebaikan. Bila Allah sudah laknat ke atas orang hamba itu, arti dia sudah jauh dan tercampak di sebarang kebaikan. Buat baik pun Allah tak pandang lagi dah. Kenapa? Sudah mendapat laknat. Kan tuan, orang kafir kenapa Allah laknat? Sebab tuan dia ingkar, dia kufur. Akidah dia tidak kepada Allah yang satu. Dia buat baik macam mana pun tuan, tapi kebaikan hanya pandangan dunia saja. Tapi sisi Allah tak pandang pun langsung tuan. Bagaimana Allah dah tunjukkan manusia yang paling Allah laknat ialah Fir'aun, sampai mengaku mendakwa menjadi Tuhan. Orang yang dulu hidup miskin, Allah ubahkan,
Allah takdirkan dia jadi kaya raya, senang lenan. Siapa dia? Qarun. Akhirnya tuan dia lawan Tuhan. Dia lawannya Nabi Allah musuh. Bukan orang lain, sepupu dia sendiri tuan. Maka Allah laknat dia, tenggelam dia dengan harta dia. Allah bagi tuan kecerdikan akal kepada Haman. Cerdik dan tuan Haman ini. Hingga kan tuan dia jadi seorang arkitektur yang cukup hebat. Boleh membina piramid yang begitu besar dan tuan kagum, rasa takjub. Hingga Firaun kata, boleh tak kau buatkan untuk aku ni menara yang paling tinggi daripada apa yang kau buat itu? Tujuan dia apa tuanku? Aku nak pergi tengok, jumpa dengan Tuhan Musa itu ke atas kata. Tuan kat langit. Kan jadi bodoh tuan. Jadi pandai jadi bodoh. Ada tak orang ini cerdik tuan? Semakin cerdik semakin dia bodoh tuan dengan nilai-nilai agama dia. Kenapa? Telah disaluti rohani dia tebal tuan dengan kezaliman, tebal dengan kebencian, tebal tuan dengan ketamakan, tebal tuan dengan kegilaan dunia dia tuan. Ini dia. Sebab itulah Nabi ajar pada kita tuan, diri Nabi sendiri qanaah, bersyukur apa yang ada tuan. Rumah Nabi besar tak? Tuan, tak besar. Kita pergi tuan Madinah, itulah luasnya rumah Rasulullah SAW. Tak salah tuan, rumah kita besar. Tapi tuan, kalau rumah kita besar, rumah yang tak ada hidup dengan Quran, rumah yang tak ada hidup dengan agama, rumah yang tak ada hidup tuan dengan suasana, tuan keceriaan Islam bersungguh-sungguh, anak-anak pun tak semayang tuan. Maksiat dalam rumah bertiban. Apa makna rumah besar? Besok nak jumpa dengan Nabi, malu tak malu ke tuan kita nak jumpa Rasulullah? Kita dulu kat dunia hebat, rumah kita besar tuan ni, harta kita banyak, tapi nak jumpa Nabi SAW, nak minta syafaat daripada Rasulullah SAW, jangan harap Nabi tuan nak beri syafaat dekat kita. Pak Nabi tak ajar macam tu. Apa tak ada ke sahabat-sahabat Nabi yang kaya? Ada. Yang rumah besar, yang harta banyak tuan. Tapi tengok, sebab dia faham, dia tahu gunakan harta itu untuk Islam tuan. Dia faham, tak ada masalah. Kan? Dia kadang tuan ni rumah besar-besar tengok. Kita ada pergi lalu. Bukan kita tuan cemburu, tak kisahlah. Dia ada keupayaan, dia ada harta tuan. Tu nak jalan apa? Palang batu tuan ni. Palang batu. Kan? Lalu kat Sultan Muhammad tuan, tengok belah kiri tu, besar rumah. Ada satu rumah tuan, saya bicara dengan dia, Datuk lah kan, tu rumah tu berapa tingkat ni? 4 tingkat. Tu duduk berapa orang? 3 orang. 3 orang kan duduk seorang setingkat ke kita. Masuk bibi ada seorang lagi tu kan. Jadi dia itulah ustaz, dia kata nak macam mana? Anak 5 tapi semua dah rumah dah masing-masing. Duduklah, dapat isteri pun sakit. Last sekali tuan kita cari kat mana? Bilik. Bilik pula mana? Buatlah katil tuan dekat tepi bilik air lah tuan. Tu je dia. Jadi kat situ apa dia? Tunggulah. Tuan tadi bukalah rancangan RTM. Rehatlah tunggu mati tuan. Itu dia akhirnya. Apa kita nak buat lagi? Kan kita bersyukur apa yang ada. Kan apa Allah bagi kita tak zalim pada kita sendiri. Kita tak nak jadi golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kan kita bicara tentang laknat ni kan. Jadi maknanya laknat ini dia tercampak jauh daripada sebarang kebaikan dalam agama dia. Ada mengatakan bahawa dia ditolak dan dijauhkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau laknat itu datang pada manusia, maka tuan itu maknanya celaan dan doa ke atas orang tu tentang keburukan. Sebab tu perkataan laknat dalam Quran ada. Dalam hadis Nabi SAW pun wujud banyak tempat. Terutama sekali paling banyak Allah laknat ke atas iblis dan syaitan. Wa inna alaika kad ya iblis la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya ke atas wahai iblis laknat sehingga sampai hari kiamat. Tuan, dia boleh buat baik macam mana pun, dia takkan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia kata apa dia, kita tuan dia bangun pagi kan kita ingat Tuhan kan, alhamdulillah allazi ahyana ba'da amatana wa ilayhi
Khusyuk. Iblis kata kau tidurlah, tidur. Tuan-tuan, kita ni lawan. Kita bangun tuan-tuan. Syaitan kata apa dia? Aku bukan kalah. Tak apa, pergilah dia kata. Pergilah masjid dia kata. Kau pergilah ibadat. Kau datanglah awal-awal. Syaitan pergi. Tapi tuan dalam hati dia kata, akhirnya apa dia? Kau tidur kan, tengok hebat tak kau. Orang lain tidur kan, kau boleh pergi masjid, kau boleh belajar. Dia timbulkan dalam hati kita ni rasa. Mula dia kata, jangan kau bersedekah. Tuan-tuan, kadang disebutkan apa dia? Inna syaitana ya'idukumul faqra. Syaitan itu dia suka menakut-nakutkan manusia supaya ni apa, kalau kau banyak bersedekah kau akan jadi miskin, jadi fakir. Jangan. Tapi tuan, kita ada ilmu dan kita pun bagi. Kalau kita lawan tuan-tuan, syaitan kata apa gini, aku tak peduli. Aku tahu sedekah itu pembuka kepada panjang umur kan. Allah bagi pahala, hapuskan dosa, banyak kelebihan. Tapi tuan, syaitan kata, tak apa kau buat, bagi banyak-banyak pun tak apa. Tapi syaitan kata dalam hati kan, kejut. Tengok kau hebat, orang lain tak boleh beri macam kau. Tiap hari kau sedekah. Tengok tuan-tuan, syaitan punya kerja. Tak dapat cara A, dia buat cara B. Allah laknat, kata dia nak buat baik macam mana tuan-tuan, tak boleh. Allah telah laknat ke atasnya. Laknatullah wa qala lattakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sebab tu tadi hukum kalau kita ni melaknat orang Islam tuan-tuan, walaupun ada kaedah dalam fiqh tuan-tuan mengatakan orang Islam itu fasik, tuan-tuan dia tak sembahyang, hukumnya tuan-tuan berdosa, kita laknat kat atas dia. Apatah lagi kita jatuhkan hukum orang ni kafir lagi tu. Jangan main-main, lepas tu kena belajar kan. Iblis telah dilaknat Allah. Lalu dikatakan demi sesungguhnya, dia mengaku, dia declare depan Allah, la attakhizanna, kan depan Allah Ta'ala, min ibadika nasiban mafruḍa. Nescaya sungguhnya aku akan mengambil daripada kalangan hamba-hambamu ya Allah sebahagian daripada tertentu untuk menjadi pengikutku. Tengok Ba'urah bin Bal'am tuan-tuan, ibadat dia tuan-tuan hebat, orang alim, abid 250 tahun. Akhir di hujung tuan-tuan hayat dia, tuan-tuan, dia jadi kafir tuan-tuan. Oh, tengok Bal'am bin Ba'urah, bukan tak ada cerita kan tuan-tuan. Semuanya ada teladan buat kita. Waktu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan laknat ini ialah memang menjauhkan. Di sudut uruf nak dikira laknat ini apa dia? Uruf ni nak dikira menjauhkan, dia disertai dengan penghinaan. Allah dah jauhkan dia pada rahmat, Allah hina dia, Allah murka padanya. Maka iblis tu secara ta'yin, secara yang telah ditentukan adalah harus, dan demikian juga ke atas setiap golongan kafir yang telah mati seperti Fir'aun, Haman, Abu Jahal kan tuan-tuan. Itu semua Allah dah laknat ke atas dia. Siapa lagi? Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai disebut dalam Al-Quran kan. Jadi kita jangan sampai begitu tuan-tuan. Ada satu terakhir nanti kita akan sambung lagi. Satu hadis Nabi SAW riwayat pada Abu Darda radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'nahu yaqulu a'udzu billahi minka. Summa qala ala'unuka bi la'natillah. Salah tiga kali Nabi sebut. Al'anuka bi la'natillah, al'anuka bi la'natillah. وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك. Salasa marrat, 3 kali Nabi sebut lagi. Apa dia? Rasulullah sewaktu berdiri untuk semayang tuan, Nabi nak semayang waktu Nabi berdiri. Maka tuan sahabat dia, seperti apa dia, Abu Darda ni cerita dia, kami ni dengar yang ketika itu Nabi katakan apa dia? Aku mohon perlindungan Engkau ya Allah daripada tuan ni. Sahabat dengar sebut. Sampai Nabi kata apa? Al-unka bila'natillah.
Tuan-tuan, Nabi tuan tak jadi nak semayang ni, sahabat ni tunggu lamanya. Apa Nabi cerca ni, apa Nabi maki ni? Nabi kata, aku laknat kamu dengan laknat Allah. 3 kali Nabi, aku laknat kamu apa dia? Dengan laknat Allah Ta'ala. Kan tuan-tuan, 3 kali. Lalu Nabi pun tuan-tuan, 3 itu Nabi pun membentangkan tangannya seperti dia sedang mengambil sesuatu, tuan-tuan. Maka sebaik tuan-tuan selesai semayang, sahabat tuan-tuan ni tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, waktu nak semayang tadi kami dengar kamu ni kan, ya Rasulullah, melaknat. Dan tak pernah kami dengar perkataan ini. Apa benda? Lepas tu kau pun tangan kau, lepas tu macam ambil sesuatu. Maka Rasulullah kata, ini sewaktu aku nak semayang tadi, ingat musuh Allah Iblis. Nabi tuan-tuan nak semayang pun Iblis datang ganggu. Kita ni tuan-tuan, Allah, ada tuan-tuan orang dah, kalau kanak-kanak ni cerita, ni dah tua tuan-tuan, nak semayang pun tuan-tuan ganggu orang sebelah. Dia ganggu orang sebelah. Tengah semayang tuan-tuan ni kaki boleh cedok orang sebelah. Kita duduk kat belakang, Astaghfirullahalazim. Ini tua kematu ke tua apa, dia tak tahu lah kan tuan-tuan. Main-main. Tadi kat sekolah, saya suruh budak ke depan seorang baca tuan-tuan Al-Quran. Baca tuan-tuan ayat apa daripada surah Al-Imran, dia hafal, baguslah. Kawan sebelah tuan-tuan ni tutup buku, pusing sini, dia ejek kawan ni. Kawan tuan-tuan ni tuan-tuan tak jadi nak baca. Saya datang, saya hempuk muka dia tuan. Kau ni setan betul dia tu. Terdiam dia kan. Tuan-tuan, kita apa dah lagi. Rasulullah SAW si tuan-tuan nak semayang tuan-tuan ni pun didatangi oleh Iblis dan syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab tuan-tuan ni Nabi bukan buat sekali, itulah sekali. Kita kalau jadi imam kan, kita tuan-tuan ni semayang berjemaah, lambat imam tuan-tuan nak angkat takbir, makmum tertunggu-tunggu kat belakang tuan-tuan ni. Makruh. Imam syok sendiri baca macam-macam ayat dia baca kan.